رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 14. Muka surat 14, baris yang ke-8 daripada bawah. Baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan beberapa orang yang, yakni beberapa ramai orang yang berjalan akan dia, akan aqabah ilmu, maka tergelincir. Dan beberapa, yakni beberapa ramai orang yang tercengang padanya pada aqabah ilmu, tercengang padanya pada aqabah ilmu di dalam hairan. Dan beberapa, yakni beberapa ramai daripada orang yang di dalam menyesal, yang terputus padanya pada aqabah ilmu. Dan orang yang menjalan akan dia akan aqabah ilmu, diputus akan dia, diselesaikan akan dia akan aqabah ilmu di dalam masa yang sedikit. Dan lainnya berulang-ulang padanya pada menjalani aqabah ilmu 70 tahun. Dan segala pekerjaan itu sekaliannya dengan tangan, dengan rentahan Allah Azza wa Jal. Dan beberapa ramai orang yang berjalan akan dia, akan aqabah ilmu, belajar molek-molek, maka tergelincir. Belajar, tapi belajar umpama belajar tak sungguh mana, belajar tidak amati molek, maka tergelincir dalam aqabah ilmu. Dan beberapa orang yang tercengang padanya pada aqabah ilmu di dalam hairan. Ini pembicaraan Imam Ghazali, penekanan berkaitan dengan ilmu, aqabah yang pertama. Jadi dua muka surat lagi penekanan dalam kitab Minhajul Abidin berkaitan dengan ilmu. Jalanan Imam Ghazali memang yang pertama penekanannya adalah ilmu. Itu hak jalanan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, di permulaannya membicarakan berkaitan dengan ilmu, ada 7 bab membicarakan berkaitan dengan ilmu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, pembicaraan bab ilmu dia ada 7 bab. Di awal kitab Ihya Ulumuddin, di antara babnya membicarakan adab orang yang mengajar dan adab orang yang belajar.
Di antara 7 bab tu ada satu bab membicarakan adab orang yang mengajar dan juga adab orang yang belajar. Dalam kitab Ihya Ulumuddin di permulaan. Sama dalam kitab Minhajul Abidin, di permulaan penekanan adalah aqabah ilmu, bonggok ilmu. Daripada 7 aqabah dalam kitab Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Perjalanan orang yang mengabdikan diri kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Minhajul Abidin, perjalanan orang yang mengabdikan diri kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Mana perjalanan dia? Yang pertama, ilmu. Ilmu pandai dah, alhamdulillah. Ilmu pandai dah, alhamdulillah. Memang ilmu tu sepatutnya pandai, lulu fardu ain sebelum balik. Kewajipan atas ibu bapa menyelesaikan ilmu fardu ain, tauhid, tasawuf fiqh sebelum anak balik. Mana kita anak ni balik memang pandai dah lah. Beres dah, selesai dah. Fardu ain tauhid selesai dah. Fardu ain tasawuf selesai dah. Fardu ain fiqh selesai dah. Balik fokus kepada amal. Lepas balik nak mendalami ilmu agama, nak jadi alim ulama. Tu jalan. Nak belajar ilmu dunia setinggi-tingginya, jalan. Sebab apa? Sebab ilmu agama telah diajar selengkapnya oleh ibu bapa sebelum balik. Oleh ibu bapa, bukan oleh sekolah. Oleh ibu bapa. Sekolah tolong ibu bapa. Kalau sekolah melengkapi dah, alhamdulillah, meringankan hak tugas tanggungjawab ibu bapa. Tapi kewajipan asalnya ibu bapa yang wajib kena ajar fardu ain tauhid, tasawuf fiqh. Yang mereka ibu bapa pun wajib alim ilmu fardu ain tauhid, tasawuf fiqh yang diajar oleh ibu bapanya terdahulu. Betul lah. Alim dah fardu ain. Alhamdulillah. Tapi alim fardu ain ni, fardu ain tauhid setakat mana? Fardu ain tasawuf setakat mana? Fardu ain fiqh setakat mana? Hak mana fardu kifayah? Tak tahu setakat mana, tapi alim dah. Ni khoyar. Orang sekarang ni ramai khoyar lah. Kalau sekolah minta maaf. Asas fardu ain ada. Asas fardu ain di sekolah ada. Lengkap ataupun tidak fardu ain tauhid, tasawuf fiqh. Sebelum umur balik, umur 15 tahun tingkatan 3. Sebelum umur balik tingkatan 3, 15 tahun. Selesai fardu ain tauhid, tasawuf fiqh. Gelap gambar. Asas memang ada. Asas memang ada. Tapi lengkap? Tak lengkap. Ada ni? Saya tak tahu sebab saya tak sekolah. Saya sekolah sampai setakat tingkatan 1 je. Tingkatan 2 masuk pondok. Kenapa masuk pondok tingkatan 2? Tingkatan 1 sekolah agama. Persekutuan. Bukan negeri, Tok Jiring. Tingkatan 1. Nak masuk sekolah tu memang hak tu tak boleh. Sekolah tu bawalah pergi kepada sekolah ladang ke, sekolah khariah ke. Ladang orang lelaki, khariah orang perempuan. Pilihan pertama Tok Jiring. Itu hak persekutuan. Dahulu ni cerita dahulu. Masa tu kampung saya, hak sama umur dengan saya seorang lelaki, kawan seorang puan. 2 orang je. Yang lain tu pergi ladang, pergi khairiah ataupun sekolah Arab yang lain. Ataupun sekolah menengah biasa. Cuti akhir tahun, duk umur saja sebulan lebih 2 bulan ni, gilah duk pondok. Nak tambah ilmu.
Di Fedah Bukit Bading bukan hanya sekolah rendah. Petang sekolah agama rakyat. Tiap-tiap hari 2 jam. Sekolah rendah pagi, sekolah agama rakyat petang. Sekolah rendah petang, sekolah agama rakyat pagi. Sebab sekolah rendah masih lagi ada 2 sesi masa itu. Sekolah agama rakyat 2 jam tiap-tiap hari. Lepas tu masuk sekolah menengah agama. Akhir tahun cuti hidup pondok hanya nak tambah ilmu saja. Isi masa kosong. Masuk pondok belajar bab tauhid pun tak reti, belajar bab tasawuf fiqh pun tak reti, tak ada benda lah hak retinya. Akhirnya keputusan berhenti sekolah terus masuk pondok. Bukan nak masuk pondok. Pergi pondok kerana nak tambah ilmu. Bila masuk pondok tak reti gapo, retilah asal tu. Belajar. Oh, banyaknya tak reti. Reti lah sekolah, masuk pondok. Ada ni. Masa tu, pondok. Benda luar biasa. Orang tak kenal pondok. Orang tahu pondok ni tepat letak budak jahat. Mak ayah tak boleh jaga, letak pondok. Oh, masa tu masuk pondok, faham-faham lah masa tu. Oh lah, gelap masa depan lah, begitulah, beginilah, begitulah, begini. Tak ada. Rintangan masa tu. Sebab apa? Sebab tak ada. Ada asas. Tapi baru tahu jahilnya lah. Itu berhenti sekolah. Walaupun kata nak makan apa, nak itu, nak macam-macam lah. Jadi hak sekolah betulnya, lepas ke tak lepas, saya tak tahu lakuk depan. Tapi banyak dah secakap dengan ustaz-ustaz sekolah sendiri. Mereka mengakui fardu ain tak selesai. Ada asas tak selesai. Sekolah tak ada nak harap, tu je. Melainkan ustaz-ustaz sekolah terkadang, dia sekarang masa lagi belajar, dia ada penekanan dia sendiri. Penekanan pada pelajar dia, inisiatif dia sendiri. Inisiatif dia sendiri. Yang tak ada dalam silibus. Dia tekan satu. Kemudian dia nasihat pula, belajar kod luar. Itu inisiatif ustaz tu sendiri. Selepas dia menyedari, dan mereka pun masih lagi sedang belajar. Hak ni, ada inisiatif sendiri lah. Ada hak setakat makan gaji. Orang minta time dia untuk bubuh ilmu akademik yang masa tak cukup, dia beri free-free je. Dia boleh berehat. Tu untuk makan gaji. Ada ustaz tak? Dia gaji itu kehidupan. Tapi dia fikir untuk nasib anak murid dia dunia akhirah. Diusahakan untuk melengkapkan fardu ain walaupun tak sempurna. Tapi diusahakan juga. Tapi kalau betul-betul tengok sekolah, kalau tak ada penekanan hak luar, tak lengkap. Pada yang tauhid, pada yang tasawuf lagi payah. Pada yang fiqh hak mudah pun tak cukup. Umur 15 tahun, tingkatan 3. Berarti ibu bapa lah. Ibu bapa macam mana? Bila tekan bab ilmu, masing-masing dakwa, okey belajar dah. Memang belajar dah. Tak ada orang tak belajar. Tak ada orang tak reti rukun semayang. Tak ada orang tak reti rukun Islam dan iman. Orang belajar belaka dah. Belajar asas fardu ain. Tapi lengkap? Tidak lengkap. Kena nyatakan jelas. Tidak lengkap. Tak selesai. Orang yang belajar fardu ain semuanya orang sekolah. Kadang kita ni tak pernah sekolah. Orang belajar fardu ain majlis surah, duk kelek kitab tu, tak sekolah ke? Semuanya orang sekolah. Tapi kenapa duk kelek kitab ke majlis surah duk belajar? Sebab fardu ain. Sebab fardu ain tak lengkap. Kalau sekolah fardu ain lengkap, majlis surah, majlis maaf padang dah. Tak ada. Kalau kata sekolah lengkap fardu ain, tak perlu buat kuliah subuh. Kita lepas subuh baca Quran, berzikir, berselawat. Lepas maghrib tak perlu buat kelas fardu ain.
Lepas maghrib kita sembahyang sunat awabin. Kita baca Quran lepas maghrib. Nak tunggu isyak berjamaah. Tak perlu buat kelas. Sebab apa? Fardu ain di sekolah lengkap. Faham tak? Di masjid tepat wak amal. Masjid tepat wak amal. Tapi ilmu agama di sekolah memang gelak gambar lah kalau nak lengkap fardu ain. Terutama sekali fardu ain tauhid. Itu penekanan bab ilmu. Ini akabah yang pertama dalam kitab Minhajul Abidin. Hak Mazali tekan dah terdahulunya akabah yang sangat payah, yang sangat sukar. Tu kata Imam Ghazali rahimahullah. Sangat payah, sangat sukar sekalipun untuk capai matlub yang dituntut, yang dimaksudkan dengan ilmu. Apa yang kita tuntut? Syurga Allah, redha Allah, syurga Allah. Yang kita tuntut dua, redha Allah, syurga Allah. Dapat redha Allah, dapat syurga dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita tuntut. Memang Mazali kata akabah ilmu, akabah yang sangat sukar, sangat payah. Sukar payah nak capai apa yang kita tuntut, apa yang kita maksudkan dengan ilmu juga. Apa yang kita maksudkan? Redha Allah, syurga Allah. Nak dapat redha Allah, radhiyallahu anhum, dan terredha oleh Allah mereka itu siapa? Allazina amanu wa amilus solihat. Nak dapat syurga Allah, syarat syurganya siapa dia? Siapa yang dijanjikan dengan syurga? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tengok, beri kabar gembira olehmu ya Muhammad akan mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa balasan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khabar gembira untuk siapa ni? Untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Nak beriman lengkap fardu ain tauhid. Nak beramal soleh lengkap fardu ain tasawuf dan fiqh. Untuk dapat redha, untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mazali tekan pula beberapa ramai orang yang berpaling daripada ilmu, maka sesat. Itu je jawapan dia. Berpaling daripada ilmu, fadalla, maka sesat. Gitu ya. Tambah belajar fardu ain tauhid, tasawuf fiqh, sesat. Sesat tempatnya neraka. Ingat baik. Belajar fardu ain ini syurga neraka, tu je. Berkaitan belajar fardu ain ni syurga neraka. Tak belajar fardu ain sesat neraka. Belajar fardu ain beramal mudah-mudahan diredai oleh Allah, akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Ini bicara bab syurga neraka ni. Belajar ni wajib ijma' ulama. Fardu ain tauhid, tasawuf fiqh. Tinggal kewajipan berdosa besar. Berdosa besar mana tempat dia? Syurga, neraka. Tu je. Nak dapat apa yang dimaksud syurga, ilmu. Berpaling dari ilmu, neraka. Tunggang-tunggik rokok sujud pun neraka. Dah kita sembahyang tak tinggal, akidah macam mana? Sembahyang tak tinggal, tasawuf macam mana? Macam mana orang sembahyang, akidah comel, tapi sembahyang hatinya riak, ujub, takabur. Di mana? Alladzina hum yura'un. Orang yang riak, sembahyang riak, mana tempat dia? Neraka. Sembahyang tak pernah tinggal, akidah comel, tapi hatinya takabur, mana tempat dia? Fabi'sa maswal mutakabbirin. Sejahat-jahat, seberat-berat tempat kembali dari akhirah bagi orang yang sombong.
Semayang tunggang-tunggik pun macam dengan syarat, dengan rukun. Syarat bagi rukun tidak dilengkapkan, tidak sah semayang, neraka. Itu je lah. Ni syurga neraka ni, bab ilmu fardhu ain ni. Kita sama, anak cucu kita sama. Yang kita tuntut redha Allah, syurga Allah. Anak cucu kita pun kita nak bawa kepada jalan dapat redha Allah, syurga Allah. Samalah, kita sama, anak cucu kita sama. Yang dituntut syurga Allah. Anak syurga pastikan selesai fardhu ain tauhid, tasawuf fiqh. Kalau tidak, angan-angan kosong. Yang ditipu oleh syaitan walaupun atas hupus sembahyang bang, dok tinggal sekalipun. Tapi di penghujung itu kan saya baca tadi, dan segala pekerjaan itu sekaliannya dengan tangan Allah Azza wa Jal, rentahan Allah. Allah kehendak jalan kebaikan, kebaikanlah dia. Allah kehendak jalan jahat, jahatlah dia. Begitu je. Bahagian masing-masing semuanya di bawah rentahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendak baik, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Allah kehendak baik, jadi baiklah. Mudah je belajar fardu ain. Kalau Allah kehendak jahat, jahatlah. Payah je tambah belajar fardu ain. Terdahulu pada kitab Minhajul Abidin ni. Yu'lamu su'ada wa yuhramul asya', Nabi kata. Akan diilhamkan, akan dibuka ke jalan ilmu bagi mereka yang Tuhan takdirkan pada azal orang yang bahagia, ahli syurga. Dan akan diharamkan, ditegahkan ilmu daripada mereka yang Allah takdirkan pada azal, orang yang celaka, ahli neraka. Gitu je Nabi kata. Orang yang Tuhan takdirkan pada azal ahli syurga, maka Allah akan buka jalan ilmu kepadanya. Dan orang yang Allah takdirkan pada azal, orang yang celaka, ahli neraka, Allah Ta'ala akan tegah ilmu daripadanya. Itu je. Baik iman dan ta'ah, akhirahnya syurga, Allah Ta'ala telah tetapkan pada azal, mustahil berubah sama sekali. Jahat, kufur dan maksiat kepada neraka, Allah telah tetapkan pada azal, yang mustahil berubah sama sekali. Itu je. Bahagian jalanan masing-masing. Sebut kata syurga neraka pun tadilah. Hak mudah sangat-sangat. Senang je. Licin je. Hak tak embuh tu kok macam-macam lah. Ini cerita orang sembahyang bang tak tinggal ni. Orang hak sembahyang bang tak peduli tak cara langsung tu. Tidak cara tu. Ni cerita orang sembahyang bang tak tinggal. Macam-macam. Kalau penekanan berilmu akan jadi bermusuhan, akan jadi berbalah. Adik-beradik boleh balah, mak ayah dengan anak boleh balah. Balah apa tu? Orang balah ni bubuk harta tau. Balah, nasihat belajar fardu ain, share ilmu fardu ain. Marah, berapa? Share ilmu fardu ain, seolah-olahnya kita ni jahil fardu ain. Memang jahil. Kita belajar dah sekolah. Tu ayat-ayat. Nak tengok ayat bodoh kau panggil. Belajar dah sekolah, belajar apa? Adalah asas. Jadi balah. Orang yang panggil orang mengajar fardu ain pun orang wak musuh. Orang mengajar fardu ain pun orang wak musuh. Wak musuh. Ada ni. Cerita bab pegangan. Kalau gitu kok tak ada orang masuk syurga. Kenapa? Pergi bab pegangan kan. Dah perkara jahat, qada-qada. Kalau berpegang perkara jahat bukan qada-qada tu sesak neraka. Dah habis neraka orang. Kenapa? Orang pegang sesak dalam neraka. Dah dia pegang salah dah. Tak puas hatilah sebut neraka ni. Sebab dia berangan-angan dia tu ahli syurga. Darajah yang tinggi dah dia ni. Wa amal di masjid. Tapi kena-kena akidah salah. Neraka akidah salah. Melenting lah. Bukan tuju pada siapa-siapa. Tapi orang panggil apa tu? Makan lada rasa pedah gitulah. Yang melenting buat apa? Boleh melenting saja. Dia kena-kena. Buat senyap
sudahlah. Bertaubat dengan Allah Ta'ala. Yang nak meneliti apa? Wak musuh pula. Wak musuh. Dia kata, semua tu di bawah rentahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpaling dan beberapa orang yang berpaling daripada ilmu, maka sesat tu hak itu ulang-ulang. Hak terdahulu. Sesat. Tutup buku. Gitu ya? Sesat. Ad-dallin. Sesat. Orang yang berilmu, dia boleh pilih antara dua jalan. Siratal ladzina an'amta alaihim ataupun al-maghdubi alaihim. Pilih antara dua jalan. Orang yang berilmu pilih dua jalan. Siratal ladzina an'amta alaihim, berilmu serta beramal. Al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah, ada ilmu tidak beramal. Pilih antara dua jalan. Orang ilmu ada dua jalan. Orang yang tidak berilmu, satu jalan sahaja. Ad-dallin, sesat. Itu je. Begitu benar. Belajar fardu ain wajib. Tinggal kewajipan berdosa besar. Dah berdosa besar, tak sesat. Akidah salah, tak sesat. Riya, ujub, takabur, hasad, tak sesat. Semayang tak sah, tak sesat. Itu hak berpaling. Dan beberapa ramai orang yang berjalan akan dia. Belajar molek. Maka tergelincir. Belajar. Tapi tergelincir. Belajar macam mana? Belajar tak bersungguh. Belajar buat lebih-lebih kurang je. Belajar isi masa lapang je. Bukan satu keutamaan dalam kehidupan. Ada masa belajar. Belajar pun payah sikit. Dia pun tak fokus dah. Dia khoyar mikir jauh je. Hak payah dah sikitnya. Bila dia khoyar tak mikir, payah pula dia kata. Payah. Dah tak dia buat apa? Duk khoyar, duk main telefon je. Lepas tu payah. Mana? Macam budak sekolah tu lah. Dah dia payah nak faham. Cikgu mengajar dia tak berhenti molek. Tambahan pula dia ni, baca tak apa pandai. Bila baca tak apa pandai, mula-mula ni budak. Lepas tu cikgu mengajar dia, tak nak tunggu dia baca tak pandai. Dia baca tak pandai. Lepas tu macam mana budak ni? Khayal je. Tengok mana? Tengok di luar tingkat atas. Tengok luar. Cikgu dah mengajar, dia tengok luar. Bunyi loceng je, dia bangun nombor satu. Dia dulu sekali bangunnya. Sebab apa? Dia menung je. Sehari pun tak pernah poteng sekolah. Sehari tak pernah poteng. Pandai apa? Tak pandai apa sekarang pun. Mula tak apa pandai baca. Sampai satu derjah. Tak lacau juga baca. Sebab apa? Ditinggal di awal. Ditinggal di awal kan budak sekolah. Kalau di awal tu tak pandai baca ABC. Jadi dia akan ketinggalan. Sebab kawan-kawan dia lain tu boleh baca belakang dah. Jadi bila dia payah, macam mana budak? Dia khoyar. Buku ada depan. Ada buku depan. Tulis apa? Nukih Ada nukih lah. Dia tuki muka cikgu lah. Cikgu tengok dah. Ada buku depan. Ada kalam. Tengok tulis apa? Tak tahu. Dia tak nak tulis. Sebab apa? Ada ni. Sebab dia ketinggalan daripada awal. Dia tak nak baca daripada awal. Ada ni. Sampai satu darjah. Sampai darjah 6 pun ada juga orang tak boleh baca. Tapi dia tak boleh baca, dia boleh turuk tak? Tak boleh turuk. Lepas tu dia buat apa nak kelas? Khoyal lah. Bagi dia, payah. Orang lain kawan-kawan dia pandai belaka. Payah dia ni. Macam samalah kita belajar fardu ain dah. Tapi asah kita kurang. Makna sekolah orang putih pun kali. Ada je. Kalau grammar tau. Kalau orang putih. Kalau sains, kalau orang putih. Ada satu program sekolah sains. Dia tanya bab ketentuan azali dengan tentang Lauh Mahfuz.
Ditanya budak kalau saing. Lepas tu dibilang pula hok lulus seorang dua je, hok amal seorang dua. Tak ada seorang rasanya. Tanya orang sekolah. Ajar sudahlah. Nak tanya orang masjid pun belum tentu lagi ditanya. Orang sekolah saing. Mana beratlah jawapan tu dalam bab akidah. Tu katanya pula, tak salah bab akidah. Kata kenapa tanya, kita tahu dah orang sekolah sekarang kan tambahan pula bukan sekolah agama, asas tak ada. Jadi asas tak ada ni lah. Kemudian kemudian tua-tua mai duduk masjid, asas tak ada. Tua pula pada ni. Tua, otak pun tua lah pada ni. Ke tua kulit je, ke kecuk kulit je, otak tegang, otak kemah molek. Bila kulit itu tua, orak pun lenguh dah, otak pun kecuk jugalah, lenguh juga otak pun. Asal tak ada, tua pula, duduk lama sikit, bergeliat sebab apa? Sakit orak, sakit belikat, pening kepala, mengantuk. Macam mana? Belajar ke tak? Belajar. Boleh ke tak? Tergelincir. Orang mengajar kata lain, dia pergi faham kok lain. Tapi kalau dia belajar, dia fokus, dia kena sungguh. Sesuatu yang dituntut adalah istima'. Tuntut dengar. Ada ni? Al-istima', tuntut dengar. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Ada. Nabi perintah ni enggak baik ni. Ini perintah wajib ni. Hendaklah kamu jadi orang alim. Jadi orang alim ni wajib. Wajib fardu ain, alim ilmu fardu ain. Wajib fardu kifayah, alim ilmu fardu kifayah. Kita alim ilmu tauhid tasawuf fiqh ni wajib atas kita. Yang mana wajib atas ibu bapa pastikan anak masuk umur 15, umur balik mereka alim fardu ain tauhid tasawuf fiqh. Kita ibu bapa ni kewajipan kepada anak kita. Kita balik, ibu bapa tak ajar kita. Au muta'alliman. Nabi perintah kita belajar. Belajar betul-betul. Ada kitab, ada catatan. Au mustami'an. Ataupun tuntut dengar. Fokus molek. Tuntut dengar, fokus molek. Itu kewajipan kita. Tapi oleh kerana tadilah kita tua, asah pun tak ada, ingatan kita tak kuat, kita tak dapat menguasai. Itu tidak gelincir. Itu tidak menggelincir. Bukan dia dalam belajar, kalau mati pun mati dalam belajar. Hak gelincir ni, dia belajar, dia menjalani, tapi bila dia rasa payah, dia pun feda, dia pun putus asa. Hak tak dia? Jadi macam budak tadi, khoya tengok luar tingkat. Orang main padang, kereta lalu, motor lalu. Mak ayah pun pelik. Anak tak pernah ponteng sekolah. Rajin pergi sekolah. Tapi tak pandai. Tak pandai lah. Sebab dia putus asa dah. Dia tak reti, tak boleh nak ambil dah. Ada. Kadang-kadang seumpama ni bukan budak otak tak cerdik, bukan. Dia cerdik, tapi dia tak minat macam mana, tak tahulah. Dia kena beri bahagian kemahiran. Boleh bahagian kemahiran kok. Orang lain tak boleh lawan dia dah lah. Bahagian kemahiran boleh ke dia lah. Cerdik, apa-apa cerdik. Memang dia cerdik. Tapi belajar, dia tak minat. Tak minat tu lah. Orang tua ni, dia boleh payah, dia pun tak minat. Orang mengajar fardu ain, dia nak lari. Kata dia orang pula. Lari nanti isyak nak berjemaah pula. Dia pun tunggu. Tapi dia fokus ke tak? Dia tuntut dengar ke tak? Tak. Ada ni. Ni, hak belajar fardu ain ni. Tergelincir. Dan beberapa orang yang tercengang padanya. Maka di dalam hairan. Dalam hak Arab ni. Kam minta i'in fiha mutahayyirun dalam Arab ni, dalam kitab Minhaj ni. Beberapa orang yang
Sesak jalan pada belajar, mutahayyirun, tercengang. Belajar tapi sesak jalan. Macam mana sesak jalannya? So belajar fardhu-ain tauhid, tasawuf fiqh, susung saya sebut tauhid tasawuf fiqh sebab di penghujung kitab Minhaj. Susung hak ilmu fardhu-ain ni Imam Ghazali mulai dengan fardhu-ain tauhid, tasawuf fiqh. Tapi di awal kitab Minhaj dan di awal Aqabah ilmu, Imam Ghazali susun tauhid, fiqh, tasawuf. Pada ni. Jadi kalau ikut susunannya, tauhid, fiqh, tasawuf. Dia belajar fardhu ain, tetapi sesak jalan. Dia ambil fardhu ain fiqh, fardhu ain tauhid, dia tak peduli. Dia ambil fardhu ain tasawuf, fardhu ain tauhid fiqh, dia tak peduli. Tu sesak jalan. Fardhu ain kedak dia belajar fiqh tu, fardhu ain. Tapi fardhu ain tauhid duk mana? Dia belajar fardhu ain tasawuf, fardhu ain. Fardhu ain tauhid fiqh duk mana? Tu sesak jalan. Maka tercengang kata Imam Ghazali. Tak tahu hujung pakai. Kalau bincang bab semayang, pandai sangat. Tapi bincang bab akidah, tak erti. Maka apa ni? Orang yang sesak jalan dan belajar, maka tercengang, tak tahu hujung pangkal orang panggil. Tak tahu kepala ekor. Tu sesak jalan. Dia belajar fardhu ain, belajar ilmu tauhid dulu permulaan. Betul jalan. Tapi dia pergi mendalami hak fardhu kifayah. Fardhu ain fiqh tasawuf, dia tak belajar lagi. Tu sesak jalan. Betul dah. Dia belajar ilmu tauhid mula-mula. Ilmu tauhid mula-mula, ilmu tauhid mula-mula ni ambil fardhu ain lah dahulu. Sebab fardhu ain fiqh tasawuf nak kena iringi. Tak, dia minat ilmu tauhid, dia mendalami ilmu tauhid, hak fardhu kifayah, fardhu ain fiqh tasawuf tak peduli, sesak jalan. Sebab tu dalam kitab Ihya Ulumuddin tekan yang pertama susunan dia, tertib dia, tauhid, fiqh, tasawuf. Yang kedua dalam kitab Ihya Ulumuddin tekan berkaitan dengan keutamaan dia. Keutamaan apa ni? Hak tauhid keutamaannya fardhu ain. Hak fiqh, tasawuf keutamaannya fardhu ain. Jadi kalau kita tak selesai fardhu ain 3 ilmu ni, kita nak fokus fardhu tauhid, fiqh, tasawuf macam mana? Keutamaan fardhu ain tauhid, fiqh, tasawuf tak selesai. Jaga susunan, jaga keutamaan. Barulah tak sesak jalan dalam belajar. Apa yang disebut dalam kitab Minhajul Abidin ni? Hak ni lah panduan besar kepada orang mengajar, orang belajar dan orang yang diberi amanah atur kuliah pengajian. Dalam kitab Minhaj ni, jaga tertib, jaga keutamaan. Ini tanggungjawab yang besar kepada orang yang mengajar, orang yang belajar dan orang yang mengatur kuliah pengajian. Jaga tertib molek, jaga keutamaan molek. Terutama sekalinya orang yang mengajar. Sebab tu dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang mengajar ada 17 adab. Orang yang belajar hanya ada 7 adab. Orang mengajar 17 adab, orang belajar 7 adab. Duk tekan, kita belajar kena ada adab. Kita belajar kena ada adab. Yang mengajar macam mana? Adab orang yang mengajar. 17 adab orang mengajar. Orang belajar kena beradab lah. 7 sahaja. Orang yang mengajar 17 adab. Yang paling besar akan dipertanggungjawab pada hari akhirat. Nak pastikan bahawa orang yang mengajar ni tidak sesak jalan dalam aqabah ilmu. Mudah-mudahan orang yang belajar pun tidak sesak jalan. Kalau orang mengajar sesak jalan, dereba pun sesak jalan, penumpang macam mana? Faham-faham je lah. Sebab itulah ada orang mengajar 17. Sebab dia dereba, dia tukang bawa. Sesak jalan dan belajarnya, maka akan jadi tercengang, tak tahu hujung pangkal. Belajar fardhu ain, susun ikut tertib dia kedok.
Masuk kelas ilmu fardu ain tauhid, dia fokus pada fardu kifayah tauhid, fardu ain pekot tasawuf tak belajar lagi, tak selesai lagi. Atau orang kata apa tu? Sesak jalan. Macam dia kata beberapa ramai pula yang seumpama ni. Dan beberapa daripada orang yang dalam menyesal, yang terputus padanya pada akabah ini. Belajar tapi dalam keadaan menyesal. Sebab apa? Sebab dia belajar, semangat pun tak kuat. Belajar macam tadilah. Jadi dalam keadaan menyesal, dalam keadaan dia terputus padanya. Memang menyesal lah. Belajar molek-molek, berhenti, nak kerja. Lepas tu ilmu macam mana? Tua-tua menyesal. Ramai lagi tu. Allah, kalau duduk pondok lama. Kalu apa? Kalu. Awal-awal mau berhenti dah nak bining. Orang kata belajar dulu, bining kemudian. Dia kata, orang tahu anak Orang tahu anak. Kalau dia tahu anak, kalau orang tahu anak, biasalah bila belajar-belajar nampak panas ke, tahu anak. Oyak ke pocik tu, saya nak hok dalam buah. Bukan nak besar tu, nak dalam buah tu. Tak kecek lagi. Kamu, kejut kan tu dah. Nak wih anak besar ni, nak belajar lagi. Lepas tu, nak dalam buah tu. Cadang tu. Sebab apa? Nak belajar 15 tahun, 20 tahun lagi. Orang tahu bini, berhenti pondok, bini tua-tua menyesal. Kerana berhenti pondok awal-awal ni. Ni orang yang belajar agama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.